nampak, cari jalan macam mana nak bagi orang berfikir. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita lihat di dalam keadaan kehidupan kita ni, daripada hijrah ke alam dunia, kita masuk sekarang, kita hijrah pada satu saat, pada satu detik yang sangat-sangat penting. Ni dia hijrah di dalam dunia. Bukan kita duduk di taman hijrah. Ni saat inilah yang paling penting. Tadi kalau mati dalam waktu rahim ibu, tak ada masalah. Waktu dilahirkan meninggal dunia, tak ada masalah. Confirm syurga, ini anak syurga. Masalah dia sekarang, kita hidup dalam dunia, dah akil baligh, dan kita akan menuju ke sana tak berapa lama lagi. Maka saat ini adalah saat yang sangat kritikal, bukan saat main-main. Zaman dia orang boleh main-main sebab belum akil balik. Tengok adik kita ni, nampak? Saat zaman sekarang dia main-main pun tak apa. Nampak tuan, tengah dengar ceramah begini je dia ikut kita balik tu. Aku duduk ke lagu tu. Saat lagi dia orang sembahyang isyak, sambil duduk sembahyang isyak sambil duduk main. Tak apa, budak-budak. Yang herannya bila salam, sama-sama salam, Assalamualaikum. Tu budak-budak. Tapi kalau tua-tua bangka macam kita ni, tengah sembahyang pun alhamdulillah sudah tuan-tuan. Kalau setakat budak-budak macam ini tuan-tuan, mereka ada proses pembelajaran mereka. Banyak masa lagi mereka untuk jadi akil baligh. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, setiap apa yang kita tengok, Allah tulis lah. Dia orang ni tengok, umur baru 8 tahun, tengok apa pun tak apa. Tuan-tuan, kita ni umur 68 tahun, duk tengok dalam TikTok gambar perempuan duk jedak-jeduk, tengok stopa jeduk mengapakai baju seksi, duk menari ni. Astaghfirullahalazim, celaka dia gambar ni. Kita pun cepat-cepat naik ke atas, kena seminit cari balik tahu mana tu. Lah, mata kita ada dah malaikat yang duk tulis. Tuan-tuan duk saja-saja ni, duk dengar radio, telinga duk dengar ni, malaikat duk catat lah. Nyembang di kedai kopi sampai duk kena mi udang, telinga ni dengar macam-macam, malaikat duk catat lah. Mulut kita ni batuk saja pun malaikat catat. Takkan malaikat catat Ustaz? Ya, kalau batuk tu perli orang. Nampak? Kita duk berdua, datang orang nombor 3. Nampak tu? Kalau batuk saja-saja batuk tak apa. Ni batuk tu nak perli orang. Jaga tuan-tuan, malaikat duk tulis lah. Yang malaikat tak tulis lagi hak dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak luahkan, duk dia. Dulu masa dia mengajar aku dulu, kurus lagi. Sekarang boroi lah. Apa? Dalam hati tak apa. Tuan-tuan duk tengok kan, dalam hati duk tengok. Dalam TV nampak putih, tapi betul-betul hitam ustaz ni. Tak apa lah. Jangan lepaskan, jangan lafazkan. Bila tuan-tuan lafazkan, dalam TV putih tu, tengok betul-betul hitam kat saya tu. Tu lah kat saya pun tengok kat hitam. Dua-dua berdosa. Hak belakang pun nyampuk. Hak belakang pun berdosa. Walaupun dia cuma kata ya. Maknanya kritikal sungguh kita ni tuan-tuan. Belah kanan ada, belah kiri pun ada yang duk catat apa kita buat. Sebab tu tuan-tuan jangan takut, kita sebenarnya bertiga. Kak Ayah, Pak siapa duduk kat luar, takut Kak Ayah duduk dalam rumah seorang-seorang, Kak Ayah lari keluar. Suami pergi mana? Suami pergi dengar ceramah Ustaz Kazim, tak balik-balik lagi pun. Kak Ayah duduk seorang, Kak Ayah takut. Takut apa? Masa bila Kak Ayah seorang? Yalah, anak Kak Ayah pergi mengaji asrama dia, tinggal Kak Ayah dengan suami Kak Ayah. Suami Kak Ayah pergi ceramah Ustaz apa tau, lama kan. Kak Ayah takut, Kak Ayah keluar. Kak Ayah seorang. Mana Kak Ayah seorang? Belah kanan ada, belah kiri ada. Nama dia malaikat.
Takut apa? Kalau ada tak nampak pun. Memang tak nampak lah. Nabi kata dia ada, Allah kata dia ada. Kau percaya lah. Takut apa? Takutnya ialah malaikat ni tak pernah berhenti dari menulis. Yang tu yang kena takut. Dia catat apa yang kita buat, hak baik belah kanan, hak jahat belah kiri. Melainkan bila kita tidur, dia letak pen dia. Rehat. Pasal apa? Tidur. Sebab tu kalau tuan-tuan tidur, saya tak marah. Malaikat tak catat. Elok menyandar kat dinding lah. Malaikat tak tulis tu tidur. Tak apa. Tak apa. Yang kedua, sebab apa saya tak marah tuan-tuan tidur waktu saya ceramah? Bukan salah tuan-tuan. Salah saya. Sebab saya tak pandai ceramah sampai tuan-tuan tertidur. Maknanya bukan salah tuan-tuan, salah saya. Saya yang kena memperbaiki mutu ceramah saya. Kita kadang-kadang duk marah orang tidur, padahal kita tak marah diri kita. Duk baca khutbah, marah separuh tidur. Pasal apa? Bangla semua. Dia bukan faham bahasa kita sepenuhnya. Yang kedua, kita baca slow. Hijrah mengajar kita untuk sama-sama memperbaiki separuh tidur, tuan-tuan. Oh, sebab tu saya tak pernah marah orang tidur. Tuan-tuan nak tidur, tidurlah tuan-tuan. Saya yang salah, tak erti ceramah. Yang kedua, bila malaikat stop menulis, belum akil balik. Anak-anak cucu kita yang datang malam ni, belum akil balik, malaikat tak tulis, diam. Yang ketiga, bila malaikat tak tulis, bila akal sudah hilang, nyanyuk, gila. Jadi tuan-tuan kalau tak nak malaikat tulis, minta gila. Doa rumah, ya Allah, bagi aku gila, ya Allah, dapat. Kalau nak lah, tu nama dia gila tak? Bodoh, gila minta gila. Lain daripada itu dia tulis, walaupun kita duduk seorang, duduk dalam tandas masjid, bawa pen, duduk tulis. Tu imam bodoh. Lepas tu dia keluar pada masjid, keluar daripada tandas, dia gelak seorang-seorang dia. Tu imam masuk tandas dia pula, imam bodoh. Imam balas balik, hang lah bodoh, nombor angkat sampai ke bawah tulis, daripada atas dinding tu sampai ke bawah. Kita makmum baca tu turun sampai ke bawah baca. La tak berak duk baca tu. La ilaha illallah. Hai, ingat Allah, malaikat tak tulis lah. Dia ada catatan masing-masing. Allah ni nama dia kritikal. Tak ada masa nak lengah-lengah dah tuan-tuan. Sebab tu diberikan kepada kita untuk hijrah. Berubahlah. Ayuh bersegeralah menuju Allah, taatilah dia, minta ampun padanya, mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Ayuh bersegeralah menuju Allah, taatilah dia, minta ampun pada dia, mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Sebab tu saya katakan tadi, kita berada dalam kritikal. Kalau kita anak-anak besar ini mati tak apa, syurga dia orang ni. Tapi kalau kita ni tuan-tuan mati sekarang, tuan-tuan balik buka kisah-kisah tentang kematian. Adakah orang yang mati tu tahu dia mati? Tuan-tuan pernah tengok ada orang yang mati tu, dia tahu tak dia mati? Kadang-kadang dia perasan dia mimpi saja. Dia mati tapi dia mimpi. Hai, siapa ramai ni? Siapa yang menangis isteri aku ni?
Siapa ni? Ada roh macam itu tuan-tuan. Siapa ni? Siapa awak pergi? Baru dia tahu dia mati dah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube bagaimana yang orang CCTV rakam orang yang mati. CCTV rakam satu budak yang kerja di kedai tayar. Dia duduk repair tayar, dia tengok belakang. Kemudian dia tepih, mati. Adakah dia nampak malaikat tu main nak cabut dia? Ada satu perempuan di atas katil hospital tu, terbeliak mata dia. Tengah duk berbual dengan doktor, dengan nurse, tiba-tiba mata dia terbeliak. Habis gitu ya. Dia nampak apa ni tuan-tuan? Kalau pada saat itu kita minta pada Allah, ya Allah, kejap, aku tak nak mati lagi ya Allah. Oh, tak boleh dah. Wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Takkan diberi tempoh dah. Bayangkan tuan-tuan, saat ini kita akan rasa ni. Adik-adik masuk Jawi ke belum? Dah. Pak cik jawab, pak cik lama dah. Abang dah kahwin dah? Baru minggu lepas ustaz. Saya dah 40 tahun kahwin dah. Nampak? Tuan Haji pergi dah haji pergi dah. Saya pergi tu ni haji baru ni, baru balik kemarin ustaz. Alhamdulillah lah, baru balik baru ni. Oh, pergi. Saya dah 60 tahun pergi haji dah, zaman kapal laut. Oh. Nampak cara kita jawab lah. Cara jawab tu. Pak ni, kamu dari mana? Dari Langkawi. Makan ikan siakap kayangan. Oh, saya pergi dah. Siakap pun saya balon, semua saya balon. Pernah tak kita tanya mayat, bila mati? Semalam, saya mati dah. Tak ada tuan-tuan. Pengalaman yang lain kita boleh share. Kita boleh share pengalaman. Saya semalam forum dengan Faizal Ismail, FBI. Dulu dia ni DJ, pelakon. Sekarang dah nak buka satu pondok di Tanjung Karang. Dulu pelakon Hot FM dulu ni, radio. Pengacara dia Bel Ngasri. Semalam saya jumpa dia, Bel jadi pengacara. Untuk makluman tuan-tuan, waktu saya sakit dulu, yang ubat saya Bel tu yang tolong ubatkan saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dia tu boleh mengubat tu. Ya, tuan-tuan tengok nanti dalam filem saya sakit, yang ubat saya Bel. Anda faham? Tak faham tuan-tuan. Yang jadi bomoh tu Bel. Allah, Masya Allah. Ya, tuan-tuan jangan lupa saksikan di panggung wayang nanti filem saya yang terbaru, Zim Ala Kazim. Ya, kita harap kalau mak kilau 90 juta, kita mak silau. Oh, tak kurang 100 juta tuan-tuan. Baik, FBI bagi tahu apa? Dia cerita pengalaman dia, macam mana dia boleh hijrah dari pelakon, daripada DJ gaji puluh-puluh ribu, tiba-tiba berhenti pergi jadi orang dakwah. Sebab apa yang dia berubah? Dia kata, ustaz, 5 bulan saya tak boleh tidur. Langsung tak boleh tidur ustaz. Baru saya fikir selama ni aku ni, ya Allah, baru saya fikir ustaz. Rupanya Allah nak bagi suruh saya buat benda lain. 5 bulan saya tak tidur ustaz. Dia tanya saya pula, ustaz berapa lama tak tidur? 15 tahun. Diam terus dia tuan. 15 tahun saya tak tidur malam. Lagi dahsyat, oh ustaz lagi power. Saya Power Rangers. Nah, dia kongsi pengalaman dia. Allah, abang-abang di sini boleh cerita pengalaman kerja kapal laut. Abang-abang di sini boleh kongsi pengalaman kerja dekat laut, korek minyak. Tapi tak ada siapa boleh kongsi pengalaman duduk dalam kubur mati. Tak boleh. Tanggung seorang-seorang lah dalam kubur. Duduk di hospital, kita boleh balik, kita bagi tahu pada orang yang ziarah kita di rumah macam mana kena COVID mat. Allah, dada ni dia saja. Ni banyak cakap betul lah. Aku tak boleh nak abang. Bila aku abang ni dada aku sakit, aku tak boleh nafas panjang-panjang, itulah COVID. Allah. Tanya pada orang yang masuk MRI, apa rasa mat kamu masuk MRI? Allah, aku masa tu aku ingat duduk dalam keranda dah. Allah, nampak tak?
Kak Nak, macam mana Kak Nak bersalin? Rasa lagu mana? Allah Ustaz, sakitnya Ustaz. Oi, menjerit saja ke hospital Teluk Intan 8 jam Ustaz. Oi, sakitlah tu, kata dekat nurse. Tak mau dah beranak, lepas tu tak mau Ustaz. Oi, sakit. Lepas tu beranak pula, 8 lepas tu Ustaz. Oi, lolo, dalam duk sakit 8. Tuan-tuan panggil lah siapa pun cerita pengalaman. Boleh dia orang datang dalam masjid ni, tapi tuan-tuan tak boleh panggil mayat cerita pengalaman mati. Forum perdana 3 mayat. Tuan-tuan boleh jadi moderator. Mayat yang pertama, Allah yarham, boleh cerita tak pengalaman duduk dalam kubur? Oh, masa tu saya masa mula-mula masuk tu tak ada tuan-tuan. Tak ada. Saya dulu mengajar tuan-tuan daripada Al-Ma'idah ni, daripada surau sampai jadi masjid. Saya boleh mai balik 17 tahun lepas tu saya datang balik surau tuan-tuan ni. Saya boleh mari balik cerita tuan-tuan. Tapi bila kalau kita dah mati, tak boleh nak. Habis. Saya duduk di Ipoh, saya boleh balik jumpa balik Haji Hambali lah, Haji Qadid lah, Haji Rahman lah, Haji Rahim lah. Tapi kalau kita dah mati, tak boleh balik. Semalam mati, hari ni hari Ahad balik, duduk kat pintu, isteri buka-buka pocong lah. Loh abang balik ke? Abang outing. Saya ingat duduk asrama ke outing. Petang ni balik sebelum kunam. Tak boleh lah. Tanggunglah seorang-seorang. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Balik pada sukan Olimpik, balik pada sukan Commonwealth. Cuba tanya pada orang yang masuk sukan Commonwealth, sukan Olimpik, sukan Asia, apa training kamu? Usain Bolt tu tuan-tuan, dia pemegang pingat emas dunia, rekod dunia, Olimpik emas. Dia catat 1.59 saat lari punya laju. Dulu-dulu dia kalah, 2004 dia kalah. Untuk 2008 Beijing Olimpik, dia training gila-gila tuan-tuan. Dia berlari dengan tayar. Tayar ikat di pinggang, lari heret tayar. Loh, nak bagi menang. Sampai muntah lari ni. Masya Allah. Belum lagi training panjat bukit. Akhirnya tuan-tuan dengan bersungguh-sungguh dapat pingat emas. Tuan-tuan tengok Miss Bun Sidik, dia latih Lee Chong Wei tu sebelum subuh, berlari. Chong Wei datang setiap hari, tak pernah berungut, latih. Miss Bun jurulatih, akhirnya menang tuan-tuan, jadi juara dunia, perak Olimpik. Tuan-tuan tengok Muqtada Hari, dia punya training petang, tengah hari sampai dah. Kerja dia apa? Ambil sepakan penalti, ambil sepakan gol, ambil tanduk bola. Sebab tu tak heran Muqtada Hari dia tanduk bola macam kita sepak bola. Dia tanduk, kita sepak, laju sama. Tuan-tuan, nak sampai Olimpik kena kerja keras baru boleh layak. Habis tu kalau nak masuk syurga, kena apa? Innal ladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu. Kena kerja keras. Kena kerja keras tuan-tuan. Kalau nak dapat syurga, nak dapat rahmat Allah, nak jadi orang bertakwa, bukan boleh santai-santai. Dia tak boleh jadi santai-santai. Cuba tengok dia kerja, ini macam ada kerja, banyak santai, rancak-rancak berdosa, kata dia. Tuan-tuan ingat macam tu kan nak masuk syurga? Amboi, banyak santai. Kerja dia, santai. Sekejap lagi dia tengok yang lain pula, aku tak tahu siapa yang salah. Tuan-tuan, bukan macam itu. Semayang kita pun tak khusyuk. Allahu Akbar.
Semayang tak khusyuk. Rekat ke berapa, lupa lah. Main-main dengan semayang. Habis tu kita nak hijrah apa? Jom kita hijrah yang ringan-ringan ya. Dulu semayang tak khusyuk, sekarang aku nak semayang khusyuk-khusyuk. Macam mana cara dia? Sebelum masuk waktu, aku dah standby untuk semayang. Cuba tuan-tuan tengok orang akad nikah. Sebelum akad nikah dia standby. Sebelum akad nikah tu siap pakai sampin, pakai songkok, tengkolok, keris, semua siap dah. Naik qadi pun dah isi borang semua dah. Sekejap tinggal nak sign lagi. Hak semayang ni tuan-tuan, dekat nak habis waktu baru semayang. Asar tu dia semayang zuhur pukul 4.40. Semayang maghrib pukul 7.30. 7.33 masuk maghrib. Dia semayang asar 7.33. Habis semayang asar, azan maghrib. Allah, azan maghrib dah. Allah, cepat sungguh. Baru tadi semayang asar. Allah, memanglah zaman kiamat dekat dah ni. Nak kiamat apa hangnya semayang lambat? Cubalah kamu semayang maghrib pukul 7 dah duduk dah dalam surau. Pukul 7 diduduk dah atas jadah dengan zikir, dengan baca Quran. Tuan-tuan rasa nikmatnya semayang. Lepas tu tuan-tuan semayang di awal waktu, habis tuan-tuan salam, tuan-tuan zikir, tuan-tuan baca doa, tuan-tuan akan rasa ya Allah sedapnya hidup, nikmat sungguh lepas semayang tuan-tuan. Sekarang 9.10 kita tak buat lagi isyak. Apa rasa tuan-tuan? Tak selesa. Tengok jam 9.10 bila nak habis. Kata kuliah maghrib, dah tahu isyak berhenti dah. Bodohnya ustaz. Dia tak tahu kita nak semayang. Hati tak tenang tu. Tak tenang tuan-tuan. Dia tak tahu besok aku nak kerja. Dia tak kerja. Empat. Cuba tuan-tuan sembahyang isyak, tuan-tuan akan rasa tenang. Yang sekarang ni kenapa orang bunuh diri? Cuba pergi tanya dia sembahyang. Dia tak sembahyang. Bila dia tak sembahyang, dia tak akan rasa tenang. Saya tengok satu hari orang nak bunuh diri depan mata saya. Saya duduk dekat sekolah saya. Sekolah saya tu ada lombong lah. Tak mana pernah pergi sekolah saya, pergi. Semalam ada 1,000 orang melawat sekolah saya. Taman Meluk saya tak ada. Tak pernah faham, tak faham tak. Dari Singapura berbah-bah, dari Johor berbah-bah, Taman Meluk tak ada bah. Dekat sekolah saya tu ada lombong. Saya duduk tengok orang duk tambak, orang duk buat kerja bawah tu. Saya tengok satu perempuan berlari macam Bionic Woman. Pum, hosh. Sekolah saya tu pula ada jaring, saya tak boleh turun. Duk hoi saja. Hoi, macam hoi. Tak ada jaring. Kalau ada jaring saya lompat dah. Tapi kalau lompat pun saya tak terjun. Lombong tu pun dalam tuan-tuan. Habis berkuat kuasa kayu ke apa. Tengok-tengok ada hero lain pula 2 orang. Dia pun terjun pula. Boom. Dapat diselamatkan. Tarik rambut orang naik atas. Ui, nak bunuh diri depan mata saya. Pertama kali tengok. Okey. Dan ada orang yang nak bunuh diri, dia saman orang yang tolong dia. Aku nak mati. Pasal apa? Oh, saman tuan-tuan. Kalau saya jadi dia, campak balik. Ladang boya banyak kat zoo Teping. Boya punya gemuk hantar kat dia. La ilaha illallah. Depan mata tu bunuh diri. Pasal apa? Solat. Solat akhir waktu, solat tak khusyuk, solat tak betul, akhirnya jiwa tak tenang. Jom tuan-tuan, nombor 1 kita ubah. Aku nak semayang tenang, aku nak khusyuk, aku nak semayang penuh dengan kualiti. Selama ni aku semayang pakai kain pelikat, baju singlet. Mulai Muharram 1444 ni, aku nak pakai kain pelikat, aku nak pakai baju Melayu cantik, aku nak pakai kepiah cantik-cantik. Tiap-tiap kali aku nak semayang, kita buat perubahan.
Akak-akak pakai telekung hak cantik. Tu pakai telekung tak lalat tu. Ni bawah dada ni penuh tak lalat. Kita tanya pasal apa tak lalat makcik? Ailio. Ailio bang. Ailio lah meleleh tu jadi tak lalat tu. Lah, pasal apa meleleh? Ai kan tak boleh telan ailio, batal ayo semayang. Batal lah semayang. Dia faham kalau tengah semayang tak boleh telan ailio. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, telan tu batal, dia kata minum. Lah. Atau dia biar meleleh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya air liur tak jatuh. Makcik oi, telan air liur tak batal. Yang batalnya kalau air liur tu dah meleleh keluar ke bawah ni, ditarik balik. Yang tu baru betul. Seksa betul sembahyang hang ni. Lepas ni akak, jom kita semayang cantik-cantik. Adik-adik mai surau masjid semayang subuh. Cantik punya. Sebelum pergi sekolah semayang subuh. Siap pakai uniform mai semayang subuh. Habis semayang tidur. Langsung tak ke sekolah. Di Melaka tuan-tuan, untuk adik-adik kita ni, satu masjid, siapa yang semayang subuh berjemaah 40 hari tak miss dapat basikal seorang sebiji. Pakak penuh tuan-tuan. Oh. Jom siapa orang kaya sini sponsor basikal. Sempena bulan kemerdekaan, Haji Qadir sponsor 10 basikal. Haji dolar 10 basikal. Satu basikal 300, 10 baru 3,000. Kalau 10 mahal banyak sangat, satu cukup lah. Bagi ke Haji Hambali. Dapat 40 basikal. Siapa yang semayang berjemaah 40 hari tanpa miss semayang subuh dapat basikal. Adik-adiknya depan. Tu satu cara dia. Tu bukan rasuah lah. Dah, tu bukan rasuah. Tu galakan. Rasuah bawa meja. Mana ada bagi basikal? Tak pernah faham tak faham tu dah tak. Tu galakan. Tuan-tuan tengok malam ni depa boleh mai. Tuan-tuan tak pelik anak-anak muda kita datang malam ni. Pelik oh. Duduk depan pula. Kayaknya ada apa? Pasal apa dia orang datang? Keseronokan untuk dia orang. Kalau kita buat galakan untuk mereka, lagi entah, satu sekolah turun sembahyang subuh. Jenuh pula je Qadir nak bagi basikal. Allah. Jom kita buat tuan-tuan. Kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. 2. Apa yang kita nak buat sempena dengan Muharram ni, 1444 ni, banyak kali 4 ni. Aku nak jadi orang baik. Aku nak jadi orang baik. Aku tak nak marah-marah. Aku tak nak lagi perongoi. Aku tak nak lagi marah. Aku tak nak lagi baran. Aku tak nak lagi suka marah-marah. Aku tak mau. Aku nak jadi orang sabar. Sempena dengan tahun baru hijrah. Ini Tok Imam baca panjang marah. Tok Imam ni tak sekolah. Tok Imam baca ayat pendek. Tok Imam ni pun satu tak ada Fatihah dia dah rukuk. Apa lah. Tak kena saja. Isteri masak marah, isteri tak masak marah, isteri masak pun marah. Dah tahu kita ada kenuri, yang masak buat apa? Cukuplah bagi makan di surau. Malam ni ada ceramah, adalah makan. Tengok-tengok datang ke masjid, tak ada pula nasi entah. Ada nasi bulan ni, Imam? Ada. Sebab ada. Kena tak ada? Habis Malaysia duk cari mana dia terpawai, mana dia, mana bungkus tak ada. Balik ke rumah kena marah pula. Kenapa tak masak? Tadi abang cakap jangan masak, malam ni ada ceramah. Balik tengok-tengok nasi tak ada. Tak masak lagi. Aku tak makan lagi. Agak-agak isteri macam mana tak? Laki aku ni sewel enggak? 3 suku enggak? Tadi petang tadi saya ada program di Kampar. Petang ni. Saya tanya pada ustazah tu. Dia minta bantuan, ustaz ni tolonglah buat dewan makan untuk kami lah, kami duduk mengaji apa semua ni. Inilah tapak dewan makan ni. Mintalah ustaz sponsor sikit. Saya tanya dekat dia, luas tanah ustazah ni berapa ekar? 3 suku. Oh, tak sihat lah.
Dia tengok muka saya. Tak sihat apa Ustaz? Tak ada apa, tak faham tak. Nama pun 3 suku. Akak-akak boring tak dapat suami 3 suku? Salah satu 3 suku yang tu, malam ni jangan masak. Abang ada ceramah di surau, selalunya dia orang sediakan makan. Balik ke rumah tak ada masak di surau, balik rumah tak ada. Pasal apa tak masak? Tadi kan abang cakap tak payah masak. Tadi, sekarang masak. Itu nama dia 3 suku. Adik-beradik bodoh nama dia, tuan-tuan. Boleh tak kita jangan jadi bodoh, tuan? Apa ramai di kalangan kita ni jadi bodoh. Bila nak jadi baik, keluar daripada masjid, kasut hilang. Duduk hilang pula. Dia tengok, yang ni boleh dia bedai kasut tu, nama dia bodoh, mencuri. Yang dia pakai tu kasut tu imam. Tok imam pula tuan. Tok bilai pula tuan, lalas tok siap jaga kaki balik. Kaki ayam. Jadilah orang bijak. Ya Allah, orang yang ambil kasut aku hadiahkan, aku halal, aku sedekah. Dah, dapat pahala. Jadilah bijak, pergi kedai, beli selipar dan beli mangga sekali. Ikat kat tiang, insya-Allah tak hilang. Apa masalah tuan-tuan? Jadilah orang yang bijak. Lepas ni tak mau dah jadi panah barang, tak mau dah. Nombor 3, apa yang kita nak buat ni tuan-tuan? Aku nak kutip pahala sebanyak-banyaknya, walaupun pahala tu kecil. Aku nak kutip dan aku takkan biarkan benda berpahala walaupun dia tu kecil. Walaupun sekadar senyum saja aku buat. Jumpa dengan anak-anak ni, mai usap kepala dia, baca surah Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Dapat pahala dah. Tambah anak yatim pula, lagi usap kepala. Sambil dia usap tanya, mak buat apa? Kau depan lah sihat tu, relax tanya, mak buat apa? Dia usap, dia salamat apa. Tu nama dia gatal kan. Ada hak jenis tu. Anak 5, anak yatim. Dia mai ke rumah saya, dia kata, Ustaz ambillah ini, anak-anak kicik-kicik Ustaz. Bapa dia sudah mati Ustaz. Kesian Ustaz. Kicik-kicik Ustaz, anak yatim tu. Boleh lah. Suruh datang sekolah saya, nanti saya masukkan dalam sekolah saya. Saya belalah anak-anak yatim tu. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Nampak Ustaz? Tak pernah faham, tak faham sudah. Anak saya ambil, mak dia ambil. Ini nama dia pelaburan yang bijak Ustaz. Aduh. Tuan-tuan, kalau ada anak yatim di sini, tolong dia. Cari pahala. Jangan kita biarkan pahala berjalan macam tu saja. Ini ada budak-budak datang masjid tu, pampornya budak, berguling-guling budak tu. Masuk CCTV. Viral pula. Marah benar tu imam ni, baik. Tu siap ni. Dia lupa CCTV duk rakam. Berguling budak tu. Tengok. Biol sekejap. Aku pergi zoo pun tak kena macam ni. Aku pergi stadium pun tak kena macam ni. Aku pergi masjid kena. Dia dendam pada masjid. Minggu depan terbakar masjid. Nampak tuan-tuan? Budak-budak zaman TikTok tuan-tuan ingat memang. Jadi apa benda yang boleh? Malam ni ada apa Malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Tuan Haji, ada makan ke apa-apa ke? Kenapa? Kalau tak ada saya nak sponsor. Boleh, alhamdulillah. Nampak? Engkau bagi apa? Saya bagi nasi. Tak apa, aku bagi air. Masing-masing berebut tuan-tuan nak dapatkan pahala. Sebab sekarang kita berada dalam zon kritikal. Kalau boleh tidur dapat pahala. Tidur macam Nabi, tidur waktu yang disuruh tidur, tidur dalam keadaan berwuduk, aku nak dapat pahala. Fikir pula, apalah dia tu makan. Tuan-tuan tengok Ustaz Abid Liu tu sampai ke Thailand duk tolong. Loh, kalah kita kan. Kalah kompom lah, kompom kalah. Beli barang kat Thailand, bagi dekat gelandangan di Thailand. Bagai begini, pupuk siam untuk sembah. Lepas duk
Oh, kita tak boleh buat tuan-tuan, dia boleh buat rezeki dia. Kita pun ada di sekeliling kita. Tolonglah, nama dia kucing. Ada kucing. Kita nak masuk dalam rumah, dia duduk kat pagar. Nyau. Nyau. Hei, berak pula tau. Siapa ni kucing ni? Nyau. Kita masuk, kunci pintu. Nyau, 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 kata dia. Tuan-tuan tahu tak dia nyau tu dia minta apa? Nak nasi. Bahasa dia. Lapar. 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 Bahasa dia. Tapi kita jenis tak faham. Bila kita tak peduli, dia masuk agak-agak, kucing tu kata apa? Bodoh, lapar. Tapi kita tak faham bahasa, sebab tu kita masuk dalam. Nanti saya translatekan bahasa dia tu. Miau, lapar. Miau, lapar. Miau, miau, miau. Miau. Apa salahnya kau bagi dia seekor ikan, miskin kan kau? Miskin kan tuan? Ada yang bagi makan ikan tulang dia baginya. Dia lempar kepala dengan tulang. Lari kucing tu. Mana isinya? Dia tengok belakang celaka tu. Macam mana nak masuk syurga ni tuan-tuan dengan kucing pun menipu? Allah. Saya pergi ceramah di mana malam lepas isyak. Saya ni makan waktu maghrib. Waktu 6.30 waktu saya makan lah. Singgah kedai tom yam. Beli ikan siakap tu goreng. Saya tak nak masak-masak 6 rasa ke 5 rasa, tak nak saya. Saya nak goreng saja. Saya nak makan dengan kicap. Sambil duduk di bawah, kaki berbulu. Apa ni lah, kucing punya banyaknya. Oh, nyau. Lapar. Saya faham lah. Saya pun kata kat pembantu saya, pergi kat dia, kat toki kedai, suruh dia goreng ikan siakap yang paling besar. Toki apa nama budak dia pemain hantar, bukan dekat saya bang. Abang bagi kat kucing. Bagi kat kucing. Makanlah kucing tu ngau jangan berebut, makan elok. Ngau makan. Bila saya nak bayar, toki kedai tu kata tak apa ustaz. Ustaz dah mengajar saya. Selama ni saya tak pernah bagi makan kucing-kucing tu. Ustaz bagi dah. Tak, saya dah niat nak sedekah kat kucing tu. Tak apa ustaz, saya pun niat nak sedekah kat. Kucing tengok, siapa nak sedekah ni? Nampak tu. Kamu nak bayar, aku nak bayar. Allah, adakah kita akan miskin papa ke dana tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan jangan takut. Mana qasad sadaqatun min mal. Setiap satu perbuatan baik yang kita buat, Allah bagi ganjaran di dunia lagi. Bayangkan di akhirat kelak. Dan satu perbuatan jahat yang Allah balas di dunia lagi, bayangkan di akhirat kelak. Yang lain-lainnya mungkin Allah simpan di akhirat. Yang satu ni Allah balas di dunia, perbuatan jahat. Apa dia? Derhaka pada mak bapak. Siapa yang lawan mak bapak sebelum dia mati, dia rasa azab daripada Allah. Jadi hijrah kita pada tahun ini, aku nak jaga mak aku. Aku nak jaga bapa aku tak nak kasar dengan mak aku tak nak kasar dengan bapa aku. Aku dah banyak cakap kasar-kasar, aku tak hormat ayah aku. Tahun ini aku nak hijrah, aku nak jaga dia orang. Hari Jumaat lepas, satu orang meninggal dunia di kampung saya. Umur dah 70 lebih. Kena kanser. Tuan-tuan, dekat 6 tahun dia kena kanser. Yang jaga dia anak lelaki. Anak lelaki ni berhenti kerja semata-mata nak jaga bapak dia yang kanser. Sanggup berhenti kerja. Nak angkat bapak dia, nak basuh berak bapak dia, nak mandikan bapak dia. Sampailah ayah dia meninggal hari Jumaat lepas. Mentang-mentang saya puji kucing, dia main nampak. Tiap saya kata dia pandai bahasa kita, nampak. Nasi tak ada, di luar tu ada burger minta kat dia. Anda faham, tak faham tuan-tuan. Jom tuan-tuan, kita buat yang terbaik untuk anak kita, kita buat yang terbaik untuk isteri kita, buat yang terbaik untuk suami kita, buat yang terbaik untuk mak bapak kita, buat yang terbaik untuk jiran kita, dan kita buat yang terbaik untuk Allah dan Rasul kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan kita jumpa lagi 17 tahun dari sekarang. Wallahu a'lam.